Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Dalam video ini, kita nak belajar standard kandungan 5.3 bahan tambah makanan. Standard pembelajaran 5.3.1 menghuraikan dengan contoh jenis bahan tambah makanan dan fungsinya. Apakah bahan tambah makanan? Bahan tambah makanan ialah bahan semula jadi atau sintetik, iaitu buatan manusia yang ditambahkan pada makanan untuk menghalang kerosakan atau untuk memperbaik rupa bentuk, rasa dan juga tekstur makanan tersebut. Contoh bahan tambah makanan daripada bahan semula jadi ialah telur, serai, daun pandan, limau dan juga kunyit. Contoh bahan tambah makanan daripada bahan sintetik ialah MSG, asid benzoik, natrium nitrit dan juga aspartam. Berikut adalah jenis-jenis bahan tambah makanan. Ada 7 kesemuanya. Yang pertama, pengawet. Yang kedua, pengantioksida. Yang ketiga, perisa. Yang keempat, penstabil. Yang kelima, pengimulsi. Yang keenam, pemekat. Dan yang ketujuh, pewarna. Baik, kita lihat yang pertama dahulu, iaitu pengawet. Pengawet ialah bahan yang ditambah kepada makanan untuk memperlahankan atau menghalang pertumbuhan bakteria atau kulat supaya makanan tidak mudah rosak dan dapat disimpan dengan lebih lama. Okey, berikut adalah contoh-contoh pengawet yang digunakan. Yang pertama, garam biasa, di mana garam biasa ini kita akan tambahkan kepada ikan kering ataupun ikan masin. Kemudian gula kita tambahkan kepada jam, di mana fungsi pengawet ini, garam biasa dan gula ini, fungsinya adalah untuk mengeluarkan air daripada sel-sel mikroorganisma. Ini akan menyebabkan pertumbuhan mikroorganisma terencat. Okay, yang kedua ialah cuka, di mana bahan pengawet ini biasanya kita gunakan untuk membuat jeruk. Fungsinya adalah untuk menyediakan keadaan berasid yang dapat menghalang pertumbuhan mikroorganisma. Seterusnya, asid benzoik yang ditambah ke dalam sos cili dan juga sos tomato. Natrium benzoat yang ditambah kepada roti, sos cili dan juga sos tomato. Natrium nitrat yang ditambah kepada sausage, burger dan juga daging yang diproses. Sulfur dioksida yang ditambah ke dalam jus buah, jam dan juga bungkusan makanan kering, di mana fungsi pengawet-pengawet ini adalah dia dapat menghalang pertumbuhan mikroorganisma. Jadi kesimpulannya, fungsi pengawet ialah dia dapat menghalang, memperlahankan atau menghalang pertumbuhan bakteria ataupun kulat supaya makanan tidak mudah rosak dan dapat disimpan dengan lebih lama. Yang kedua, pengantioksida. Semua bahan makanan mudah teroksida apabila terdedah kepada udara. Makanan yang mengandungi lemak atau minyak akan dioksidakan dalam udara untuk menghasilkan asid yang berbau tengik. Apel dan ubi kentang yang terdedah kepada udara akan bertukar menjadi warna perang. Jadi, pengantioksida ditambah kepada makanan untuk mencegah lemak dan juga minyak yang terdapat di dalam makanan daripada dioksidakan
oleh oksigen di dalam udara yang akan menyebabkan makanan tersebut menjadi tengik. Pengantioksida ditambah kepada buah untuk mencegah buah daripada dioksidakan oleh oksigen di dalam udara yang akan menyebabkan buah menjadi perang. Ini adalah contoh pengantioksida yang biasa digunakan. Yang pertama, asid ascorbic, iaitu vitamin C, di mana pengantioksida ini ditambah ke dalam gula-gula dan juga jus buah. Fungsinya adalah untuk mengekalkan warna. Yang kedua, asid citrik yang ditambah ke dalam kek dan juga biskut. Seterusnya, tocopherol ataupun vitamin E yang ditambah ke dalam margarin dan juga minyak sayuran, di mana fungsinya adalah untuk menghalang lemak dan juga minyak daripada berbau tengik. Yang ketiga, perisa. Fungsi perisa adalah dia dapat menggantikan rasa asli yang hilang semasa pemprosesan makanan. Perisa juga dapat menambahkan rasa atau bau yang harum untuk menyedapkan makanan. Perisa juga dapat menggantikan perisa makanan yang mahal atau buah-buahan yang hanya boleh didapati secara bermusim. Contoh perisa yang biasa digunakan adalah mononatrium glutamate ataupun singkatan dia adalah MSG, yang biasa digunakan di dalam mi segera, perencah, rempah dan juga makanan sejuk beku, di mana fungsinya adalah untuk meningkatkan rasa makanan tersebut. Seterusnya kita ada aspartam, sorbitol dan juga stevia, di mana perisa ini digunakan di dalam minuman ringan, jus dan juga pencuci mulut. Fungsinya adalah untuk memberikan rasa manis kepada makanan tersebut. Seterusnya kita ada propyl ethanoate, iaitu sejenis ester yang berperisa pir, dan juga etil butanoate, juga sejenis ester yang berperisa nenas, di mana perisa ini dia dapat memberikan bau dan juga rasa buatan yang sama seperti bau dan rasa semula jadi. Yang keempat, penstabil. Fungsinya adalah untuk memberikan tekstur yang sekata dan juga licin. Contoh penstabil ialah pektin, lecithin dan juga agar-agar yang digunakan untuk membuat jam dan juga jelly. Fungsinya dia dapat memberikan tekstur yang sekata, halus dan juga licin. Apa itu emulsi? Emulsi ialah keadaan di mana dua bahan tidak dapat bercampur di antara satu sama lain. Contohnya, minyak dan air tidak terlarut campur dengan membentuk dua lapisan yang berasingan, di mana lapisan minyak berada di atas air kerana minyak kurang tumpat daripada air. Apabila campuran digoncang, lapisan minyak hilang. Titisan-titisan minyak yang terbentuk dan tersebar di dalam air adalah molekul emulsi minyak, dan molekul emulsi minyak ini dia tidak bergabung dengan molekul air. Sebaliknya dia tersebar di dalam molekul air. Jadi kita katakan minyak telah membentuk emulsi di dalam air. Selepas dibiarkan, molekul-molekul emulsi minyak tadi dia akan kembali bergabung untuk membentuk lapisan minyak di atas air. Jadi kalau awak perhatikan, di sini telah tiada molekul emulsi minyak kerana molekul emulsi minyak tadi telah bergabung semula untuk membentuk lapisan minyak di atas air. Jadi apa itu pengemulsi?
Pengemulsi ialah bahan yang dapat menstabilkan emulsi supaya emulsi kekal bercampur dengan bahan lain dan tidak membentuk dua lapisan yang berasingan, iaitu dia tidak terpisah. Okey. Apabila campuran ini kita tambahkan dengan pengemulsi, selepas ditambah pengemulsi, tiada lapisan minyak yang terbentuk. Kalau perhatikan, tiada lapisan minyak yang terbentuk. Ini kerana molekul-molekul minyak dia kekal dalam bentuk emulsi. Molekul emulsi minyak telah dikelilingi oleh ejen pengemulsi. Jadi, molekul minyak dia akan kekal terapung dan tersebar di dalam air, iaitu dia bercampur dengan sebati. Yang ini adalah keadaan minyak yang tidak ditambah dengan pengemulsi. Yang ini adalah keadaan minyak yang telah ditambah dengan pengemulsi, di mana molekul-molekul minyak dia kekal dalam bentuk emulsi. Okey, jadi kita nak lihat yang kelima, pengemulsi. Makanan atau minuman yang mengandungi minyak dan air akan ditambahkan pengemulsi supaya minyak dan air dapat membentuk emulsi agar dapat bercampur dengan sebati tanpa membentuk lapisan yang berasingan. Okey, sebagai contoh, kita ada sos. Yang ini sos tanpa pengemulsi. Yang ini adalah sos dengan pengemulsi. Jadi kalau perhatikan, antara bahan yang digunakan untuk membuat sos, dia ada minyak dan juga air. Jadi kita tahu minyak dia terapung di atas air. Yang ini apabila kita tambahkan pengemulsi, tiada lapisan minyak yang terbentuk, di mana molekul-molekul minyak dia akan membentuk emulsi, dia akan tersebar secara sekata dalam molekul air. Jadi apabila kita tuangkan sos yang tanpa pengemulsi, yang akan keluar dulu adalah minyak. Kita tak nak minyak kan, kita nak sos kan. Jadi yang ini pula, oleh kerana molekul minyak dan juga air telah bergabung dengan sebati, maka yang akan keluar adalah sos itu dan juga minyak. Jadi kita tak nak ini. Kita tak nak minyak yang keluar dahulu. Kita nak dua-dua keluar. Itu adalah ramuan dia kan. Okey. Jadi antara contoh pengemulsi ialah lecithin, monoglicerida dan juga diglicerida, di mana pengemulsi ini ditambahkan ke dalam coklat, aiskrim dan juga mentega kacang. Fungsinya adalah untuk memastikan minyak dan juga air dia dapat bercampur dengan sebati tanpa membentuk lapisan yang berasingan. Dalam aiskrim, dalam coklat dan juga dalam mentega kacang, dia ada minyak dan juga air. Jadi kalau awak bayangkan, kalaulah kita tak tambah pengemulsi di dalam aiskrim ni, kita akan dapat minyak dahulu kan. Mestilah tak sedap kan. Sebab tu kita akan tambah pengemulsi ke dalam makanan ini supaya minyak dan juga air didapat bercampur dengan sebati. Okay. Baik, yang keenam, pemekat. Fungsinya adalah untuk memekatkan cecair. Okay, contoh pemekat, kita ada kanji yang ditambah ke dalam sup dan juga puding, gelatin yang ditambah ke dalam yogurt, gam akasia yang ditambah ke dalam gula-gula getah, gam zantan yang ditambah ke dalam sos dan juga sos salad. Di mana fungsinya adalah untuk memekatkan cecair. Yang ketujuh, pewarna. Fungsinya adalah untuk menambah atau mengembalikan warna makanan supaya kelihatan menarik dan juga lazat. Contoh pewarna, kita ada sebatian azo, sebatian triphenil dan juga karamel yang digunakan untuk membuat jus, jam dan juga gula-gula. Fungsi sebatian azo, dia memberikan warna kuning, merah, perang ataupun hitam
Sebatian triphenyl pula, dia memberikan warna hijau, biru ataupun lembayung, iaitu berwarna ungu. Manakala caramel pula, dia dapat memberikan warna perang. Baik, standard pembelajaran 5.3.2 mewajarkan penggunaan bahan tambah makanan. Tidak dapat dinafikan bahawa sesetengah bahan tambah makanan dapat menjejaskan kesihatan kita. Walaupun demikian, bahan tambah makanan wajar digunakan dalam makanan kita atas sebab-sebab yang telah dinyatakan tadi. Pengeluar makanan haruslah mematuhi kuantiti penggunaan bahan tambah makanan yang diluluskan agar kesihatan pengguna tidak terjejas. Berikut adalah kewajaran penggunaan bahan tambah makanan serta kesan buruk jika diambil secara berlebihan. Mengapa bahan tambah digunakan? Yang pertama, untuk menjadikan makanan kekal segar dan juga makanan kekal segar lebih lama. Yang kedua, supaya makanan kelihatan lebih menarik. Yang ketiga, supaya dapat memberikan rasa yang lebih sedap. Dan yang keempat, tanaman dan buah-buahan bermusim dapat dinikmati sepanjang tahun. Berikut adalah kesan buruk bahan tambah makanan secara berlebihan. Mungkin boleh menyebabkan alahan, gangguan saraf, asma, ruam dan hiperaktif pada kanak-kanak serta mungkin boleh menyebabkan kanser. Jadi, sila buat latihan di dalam buku teks muka surat 180, uji diri 5.3 dan latihan di dalam buku kerja muka surat 189 dan 190. Sekian, terima kasih.